السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan betapa besarnya, dahsyatnya peranan ataupun fungsi sedekah sebagaimana yang disyariatkan kepada kita oleh agama kita. Baik, sidang hadirin mukminin, apabila kita mengetahui tentang fungsi ataupun peranan sesuatu ibadah, maka ini boleh menambahkan semangat kita untuk melakukan ibadat sedemikian. Kalau kita mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh sesuatu ibadah, faedah ataupun manfaat yang kita akan perolehi, maka ini akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu amal ibadah. Kalau mungkin pada satu ketika kita rasa malas, atau kita mungkin kedekut untuk keluarkan duit, ataupun kita tidak tahu apa yang kita akan dapat daripada sesuatu sedekah itu, mungkin itu menyebabkan kita tidak berminat untuk mempelbagaikan sedekah. Mungkin itu menyebabkan kita tidak tahu apa yang kita akan dapat. Maka pada malam ini kita akan melihat apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sama ada berdasarkan kepada wahyu daripada Al-Quranul Karim ataupun daripada sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan kita wabak ni tuan-tuan, ramai orang sakit, dan ada juga sakit yang tidak ada kaitan dengan virus, tetapi kita semua mengharapkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara pertama tuan-tuan sekalian, sebelum kita bercakap tentang sedekah ataupun kita bercakap tentang apakah ibadah yang boleh memberikan kepada kita faedah-faedah yang tertentu berdasarkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya, Islam sangat-sangat memberi penekanan kepada kita bahawa tawakal kita mestilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nombor satu, kan? Ini nombor satu. Yang pertamanya, Quran diajar kepada kita, nombor satu kita kena ingat Allah. Bukannya ahli naubah.
ataupun ahli taubah. Ini benda-benda yang kita kena beza, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam Quran, surah Asy-Syu'ara sebagai contoh, firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan akan aku. Ni ada kat mana, tuan-tuan? Yang ni ada dalam Al-Quran, kan? Dia bukan ada dekat tepi-tepi kitab. Namakan kitab apa yang orang Melayu belajar, bukan saja ada kat tengah, kan, tapi ada nota-nota kat tepi. Kadang-kadang yang nota-nota kat tepi itulah yang kita war-warkan dalam masyarakat, yang kita tak tahu ujung pangkal dia, kita ambil dekat mana. Sebab tu kalau tuan-tuan cari istilah-istilah seperti ahli naubah apa semua ni, tuan-tuan tak akan jumpa dalam Quran, tuan-tuan tak akan jumpa dalam tafsir yang muktabar, tuan-tuan tak akan jumpa dalam kitab-kitab hadis yang besar yang muktabar, tuan-tuan tak akan jumpa dalam kitab syarah pasal hadis, tuan-tuan tak akan jumpa. Maka dalam agama kita, nombor satu kita kena tahu dia punya dasar dia dan asas dia, foundation dia apa dia. Maka nombor satunya ialah tawakal kita kepada Allah. Yang menyembuhkan kita Allah. Ini benda nombor satu, tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah macam mana sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak izin, kita tak akan sembuh. Ini benda yang kita kena pegang sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan tuan-tuan jumpalah doktor yang paling pakar macam mana sekalipun, tuan-tuan carilah ahli ruqyah yang pandai ruqyah macam mana sekalipun, tuan-tuan carilah orang yang paling mustajab doa macam mana sekalipun, tapi kalau Allah tak bagi, kita tak dapat. Ini nombor satu yang kita mesti pegang. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita sakit, kita usaha tapi tak sembuh, kita kena yakin semua ni dalam ilmu Allah, kan? Bila kita nak sembuh, kita tak tahu. Bila kita ada masalah, kita cuba untuk keluar daripada masalah, kan? Kita tahu bahawa ini semua dalam ilmu Allah, dalam kuasa Allah, kehendak Allah Ta'ala. Ini asas yang paling awal yang kita perlu tahu. Baik, walau bagaimanapun, walaupun kita diajar bahawa semuanya dalam kuasa Allah, semuanya dalam ilmu Allah, keputusan itu Allah Ta'ala yang buat, tapi pada masa yang sama, kita orang Islam, kita diajar tentang ikhtiar. Kita diajar tentang ikhtiar. Maka di antara ikhtiar yang diajarkan kepada kita adalah dalam bentuk ibadat-ibadat yang tertentu. Dan kita belajar sebelum ini, tak adalah, tuan-tuan sekalian, amal ibadat yang paling baik melainkan dia datang daripada Quran dan dia datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebut benda ni, tuan-tuan? Sebab orang-orang Melayu kita daripada dulu sampai sekarang, ada ketikanya mereka keliru dalam mengambil ibadah mereka, sumber kepada ibadah. Yang ni yang kita nak bagi penekanan. Setiap kali kita ajarkan kepada masyarakat, hendaklah kita ajarkan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Sebab apa? Sebab kita nak mengelak daripada berlakunya kesesatan, seperti mana yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Baik. Maka antara apa yang diajarkan oleh Nabi ialah, kalau kita sakit, kita ada masalah, kita nak berubat, kita nak rawat diri kita yang ada macam-macam penyakit ni, Nabi ajar salah satu cara ibadat yang boleh kita lakukan supaya kita sembuh, supaya sakit kita berkurangan, supaya masalah kita boleh berkurangan, antaranya ialah melalui sedekah. Ini benda yang diajar oleh Nabi. Antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi. Yang pertamanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan seorang lagi adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma, yang mana semoga Allah Ta'ala redha kepada kedua-dua sahabat Nabi ini. Hadis itu ialah yang mana Nabi sebut supaya kita ni berubat. Nabi kata, ubatilah orang-orang yang sakit di kalangan kamu dengan cara sedekah.
Nabi kata, ubatilah orang yang sakit antara kita semua ni. Nabi kata, dengan cara macam mana? Dengan cara sedekah. Hadis ni Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia kata hadis ni hadis hasan. Kan, hadis hasan. Baik. Maka ketika mensyarahkan hadis ini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia cerita pasal apa Nabi dia bagi tahu kepada kita sedekah ni dia boleh menyembuhkan sakit yang ada pada kita. Pasal apa? Apa kaitan antara sedekah, kita bagi duit kepada orang, kita bagi beras kepada orang, kita bagi ubat kepada orang dan sebagainya, itu yang kita sedekah itu, apa kaitan sedekah kita itu dengan apa yang kita alami? Maka Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata sedekah ni dia ada benefit dia ada khasiat, dia ada faedah yang tertentu. Antaranya ialah kekuatan yang ada pada sedekah ialah dia boleh menolak pelbagai bala dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bala tu dia kata termasuk penyakit. Kita faham macam mana benda ni tuan-tuan? Kita faham bagaimana? Kita ada masalah anak kita yang malas mengaji. Kita ada masalah anak kita yang terlibat dengan dadah. Kita ada masalah pasal anak kita sakit ataupun kita yang sakit. Kita ada masalah hutang yang tak mampu kita bayar. Kita ada masalah dengan bisnes, dengan perniagaan kita. Kita ada masalah dengan adik-beradik kita dan sebagainya. Pelbagai bentuk musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Cara nak selesai macam-macam lah. Kalau ada masalah dengan adik-beradik, kita panggil sembang bincang dengan adik-beradik kita, ataupun kita bagilah benda apa yang dia nak. Ubat, tuan-tuan sekalian, caranya kita pergi beli ubat dengan farmasi, dengan hospital dan sebagainya. Masalah kewangan, kita regulate, kita aturkan balik cara repayment, pembayaran semula dan sebagainya. Kita jadualkan semula pembayaran hutang, macam-macam cara. Tapi pada masa yang sama, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata sedekah tu boleh buat untuk kita cuba selesaikan masalah yang kita alami. Sedekah, selain daripada kita ambil ubat, kita pergi hospital dengan sebab kita sakit, selain daripada kita negotiate dengan adik-beradik kita yang kita ada problem tadi, selain daripada kita masalah di pejabat dan sebagainya, dengan perniagaan dan sebagainya, kan kita jumpa dengan orang-orang yang boleh selesaikan masalah perniagaan kita, selain daripada tu kita pergi sedekah. Bagilah sedekah. Ini benda yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim bersabit dengan hadis yang kita baca tadi. Pasal apa? Dia kata dia punya kekuatan sedekah ini, dia kata kekuatan sedekah ni Allah Ta'ala dia boleh tolong kita dengan masalah yang kita hadapi, walaupun kita ni seorang ahli maksiat, walaupun kita ni seorang yang banyak dosa. Kita duk biasa kata jumpa tu imam, minta tu imam doakan kita. Kita biasa jumpa orang-orang yang baik, orang yang soleh, tolong doakan saya. Tapi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata kekuatan yang ada pada sedekah sampai tahap kalau orang yang sedekah tu satu orang ahli maksiat sekalipun, ataupun orang yang zalim sekalipun, hatta Imam Ibn Qayyim kata kalau orang yang buat sedekah tu orang yang kafir sekalipun, dia syirik kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi dia sedekah dengan cara dia, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada ahli sedekah tadi. Kita pernah cerita sebelum ni tuan-tuan tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah, kan? Allah Ta'ala tu maha adil. Dia punya keadilan tu tuan-tuan sampai tahap kalau orang kafir sekalipun, orang kafir, kita sebagai orang Islam, keyakinan kita ialah orang kafir tempat dia dalam neraka. Itu keyakinan orang Islam. Tapi sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala, kalau orang kafir, the unbelievers, dia buat baik, dia tak dapat pahala,
tetapi Allah Ta'ala balas kebaikan kepada dia atas dunia. Itu yang kata keadilan Allah dan juga sifat rahman Allah Ta'ala. Maknanya sampai tahap kalau orang tu kafir sekalipun, dia penyembah berhala, tapi dia suka tolong orang, dia sumbang duit, dia bagi makan kepada orang susah dan sebagainya, Allah Ta'ala akan bagi dia sembuh kalau dia sakit. Allah Ta'ala boleh aman bahagiakan rumah tangga dia kalau rumah tangga dia dalam keadaan yang tidak stabil. Allah Ta'ala boleh bagi kemakmuran kepada perniagaan dia kalau perniagaan dia dalam keadaan merosot, walaupun dia zalim, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia seorang yang kafir. Maka tuan-tuan sekalian, kita bukan satu orang yang kafir, kita bukan satu orang yang zalim, duduk bunuh orang, kita duduk buat naya kepada orang tiap-tiap hari, walaupun kita akui dosa kita banyak. Tapi ini gambaran yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan betapa besarnya sedekah tu, sehingga kan orang yang kafir pun Allah Ta'ala akan tolong kalau dia banyak tolong orang, sedekah, bagi sumbangan dan sebagainya. Ini penting tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab Imam Ibn Qayyim kata, dengan sebab orang tu sedekah, Allah Ta'ala angkat bala. Allah Ta'ala akan angkat bala. Dan dia kata bahawa faedah, manfaat daripada sedekah ini, ramai orang dah tengok, bagaimana bila dia bersedekah, maka dia banyak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingatlah, kita orang Melayu pun sebenarnya ada benda yang orang Melayu kita buat, orang tua kita duk buat, yang sebenarnya menyerupai benda-benda ni. Kadang-kadang bila dia ada bala bencana, dia ada apa-apa susah, dia panggil orang makan. Kan, dia panggil orang makan, dia panggil budak mak tafiz, dia panggil anak-anak yatim, dia buat kenduri. Setengah tempat dia panggil kenduri tolak bala. Di Pulau Pinang ni saya tak pernah lagi lah orang jemput pergi kenduri tolak bala. Tapi masa saya mengaji di UIA dulu tuan-tuan, kami pernah pergi kenduri tolak bala. Naik bas, orang kata siapa nak makan free, jom. Pergi ke mana tak tahu. Pergi ke mana tak tahu. Itulah kehidupan masa di UIA ni, lagu itulah tuan-tuan. Orang kata ada makan free, naik. Pergi-pergi, rupa-rupanya rumah seorang menteri, dia dah arwah dah, dia dah meninggal dunia. Baru kita tahu bila sampai di rumah dia tu, baru kita tahu ini kenduri tolak bala. Ini benda yang orang Melayu kita duk buat lah, kan. Dalam majlis tu kita tengok ada bas datang daripada budak-budak anak yatim, ada yang datang daripada sekolah agama mak tafiz mana-mana, dan kami pula satu bas daripada UIA. Lepas tu dia adalah baca Quran, sembahyang hajat. Jadi yang jadi kepala tu tuan-tuan, yang jadi khalifah tu, dia bagi tahu bahawa Datuk Seri ada masalah apa semua ni, fitnah dan sebagainya, maka kita buat majlis ni nak minta kepada Allah untuk tolak bala tersebut. Itu cara orang Melayu kita duk buat lah. Tapi yang kita boleh fahamnya tuan-tuan sekalian ialah tak semestinya kita buat majlis macam tu, kan. Tak semestinya kita buat majlis macam tu. Kalau kita ada duit RM100 kita bagi kepada orang, itu pun adalah sedekah, kan. Apa-apa yang kita ada, yang kita rasa sayang benda tu, kita bagi, maka itu adalah sedekah yang sangat baik. Kita bagi satu benda yang kita suka. Maka jikalaulah orang yang ahli maksiat pun Allah Ta'ala tolong, orang yang kafir sekalipun Allah Ta'ala tolong, sembuhkan penyakit dia, angkat bala atas dia, maka apatah lagi orang-orang yang saleh, kan, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa antara hujah yang digunakan oleh para ulama, kenapa sedekah ni begitu kuat dia punya kesan dalam mengangkat bala, antaranya ialah apabila kita lihat ibadat yang disyariatkan kepada kita ketika berlaku gerhana sebagai contoh. Bila berlaku gerhana, apa yang kita diajar tuan-tuan sekalian? Apabila berlaku gerhana, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
Ada hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa Nabi ajarkan kepada kita, kalau nampak gerhana, apa yang patut kita buat? Nabi kata fada'ullah. Nabi kata berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Lepas tu apa lagi Nabi kata? Bertakbir kepada Allah. Lepas tu apa dia? Bersembahyanglah. Dan kemudian Nabi kata bersedekahlah. Kalau nampak gerhana, ini antara benda yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita buat. Ujung tu ada perkataan sedekah yang Nabi suruh kita buat. Maka Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, dia kata apa? Dia kata wa fi hadzal hadis, dia kata dalam hadis ni, wa fil hadis, dalam hadis ni dia kata dalilun, dia kata ini menjadi satu dalil. Ibnu Daqiq kata hadis tadi menjadi dalil. Dalil apa dia? Iaitu dalil disyariatkan, diperintahkan, dianjurkan kepada kita supaya kita bersedekah ketika berlaku keadaan yang menakutkan kita. Bila berlaku satu-satu keadaan, mana tidak terhad kepada gerhana, tapi berlaku benda yang menakutkan kita, yang menggusarkan kita, yang mengganggu perasaan kita, maka Ibnu Daqiq rahimahullahu ta'ala dia kata ketika itu disyariatkan, dianjurkan kepada kita untuk kita bersedekah kalau kita bimbang berlaku sesuatu malapetaka atau berlaku sesuatu perkara. Contoh mudah tuan-tuan, contoh mudah. Sekarang ni orang kata zaman Covid, tuan-tuan kerja kilang, tuan-tuan ataupun kerja company mana-mana, kerja emas ke, company apa-apa, kerja kilang dan sebagainya, tuan-tuan dengar ura-ura kan, ura-ura bahawa company ataupun kilang tempat kita kerja dia akan buang beberapa ramai orang. Kita pun rasa gusar kan, kita rasa takut. Sebab apa takut? Sebab rumah siapa nak bayar? Duit gaji kita tu lah kalau kita kena buang, macam mana? Kereta lagi, motor lagi, anak nak sekolah lagi, macam mana? Jadi kita rasa gusar, kita rasa bimbang. Maka pada ketika itu infak, bagi sumbangan, bagi sedekah. Tak mampu bagi banyak, bagi sikit. Itu kena jadi kebiasaan. Kita kena biasakan diri kita. Bila kita ada rasa takut sesuatu perkara berlaku kepada kita, bagi sumbangan, bagi. Ni takut ni, rasa takut ni, ambil duit, masukkan dalam tabung masjid. Tengok ada pembinaan masjid, bagi sedekah. Tengok ada mak tafiz dan sebagainya, ada anak yatim dan lain-lain, bagi. Kan? Pasal apa? Kita dalam keadaan takut. Maka bila kita dalam keadaan takut, agama mengajar kepada kita, bagi. Tolong orang. Itu cara dia. Saya ada satu orang kawan, dia buat PhD tuan-tuan. Dia kata dia takut sangat, kan? Dia takut sangat kalau berlaku sesuatu yang tak baik kepada pengajian dia. Maka dia cerita bahawa dia, sebab dia mengharapkan Allah Ta'ala tolong dia, maka dia tolong. Dia dengar sahaja ada kawan-kawan yang susah ke apa ke, dia tolong. Sebab dia mengharapkan sangat Allah Ta'ala tolong dia. Ini tuan-tuan sekalian, antara benda yang kita kena consider, yang kita kena pertimbangkan untuk kita lakukan apabila kita berada dalam kebimbangan. Kalau kita rasa takut, kita rasa khawatir sesuatu akan berlaku kepada kita dari segi gaji kita ke, pekerjaan kita ke, perniagaan, rumah tangga dan sebagainya, maka ini antara perkara yang boleh kita pertimbangkan, bagi sedekah. Yang kedua yang disebut oleh para ulama ialah sedekah tadi dia boleh mengelak kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara dahsyatnya sedekah. Hebatnya sedekah ni, dia boleh meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahulah kan, kalau kita dengan mak kita, kita tahu mak kita ni dia suka apa. Time dia marah kat kita, kita tahu apa yang boleh kita buat untuk meredakan kemarahan mak kita. Ayah kita, majikan kita, kawan kita, kita tahu dia ni kalau kita buat satu benda,
Kalau dia tengah marah pun dia boleh reda kemarahan dia. Malah kalau kita tengok setengah orang, kalau dia tengah marah, kalau kita buat satu benda hak dia suka sungguh, dia siap boleh ketawa lagi. Dalam keadaan asal tu dia marah kepada kita. Maka para ulama mengatakan bahawa Allah, sebagaimana yang disebut dalam hadis, dia ada benda yang kita boleh buat untuk meredakan kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita. Apa dia? Iaitu sedekah dapat meredakan kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang jelek. Ini dalam Sunan Tirmizi. Dalam Sunan Tirmizi yang mana para ulama mengatakan hadis ini, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Imam At-Tabrani juga kata hadis ini hadis hasan. Apa dia? Kalau kita sedekah, dalam hadis ni dia kata apa dia? Hadis ni kata kalau kita sedekah, nombor satu, boleh memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa dia? Katalah kita rasa kita buat satu dosa yang besar, kita rasa kita dah buat satu kesilapan yang besar di sisi Allah, kita pun nak minta ampun kepada Allah, kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka selain daripada kita angkat tangan minta kepada Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, selain daripada kita menitiskan air mata menyesali di atas segala kesalahan yang kita lakukan, antara yang lain yang kita boleh tambah untuk menunjukkan kesungguhan kita bertaubat kepada Allah, ialah kita bersedekah. Kita rasa kita banyak buat silap terhadap isteri kita, terhadap suami kita, terhadap ibu, ayah kita dan sebagainya. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas tu kita top up dengan sedekah. Sebab dia boleh memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara dia. Kan? Itu cara dia. Tuan-tuan, hidup kita ni banyak benda yang Allah Ta'ala buat yang mana kita boleh fikirkan benda tu. Hatta kita sesama manusia pun macam tu. Kan? Kita sesama manusia. Tuan-tuan tahu tuan-tuan ada buat silap, bos mungkin marah. Takkan tuan-tuan tak buat something untuk pujuk bos supaya bos reda kemarahan dia? Itu benda yang biasa. Kita sesama manusia pun, kita tak bagi anak kita satu-satu benda, kita marah dekat dia dan sebagainya. Takkan tuan-tuan tidak compensate dengan benda lain supaya anak tu tidak jauh daripada kita, dia makin dekat dengan kita. Kita tak bagi dia main internet sebagai contoh, kita sekat dia dengan pelbagai peraturan yang kita buat di rumah. Kita mesti ada benda lain untuk compensate ketegasan kita itu, supaya anak dia tidak jauh dengan kita. Itu cara dia. Itu kita sesama manusia. Sama kita dengan ibu kita, dengan ayah kita. Kita tahu ayah kita cukup marah kepada kita, mak kita cukup marah kepada kita. Maka kita sebagai anak, takkan kita tak fikirkan cara macam mana nak pujuk ayah kita ataupun ibu kita supaya hati dia sejuk dengan kita. Apa yang dia suka, kita buat benda yang dia suka. Maka Allah, tuan-tuan sekalian, lebih-lebih lagi berhak untuk kita buat sesuatu perkara yang diredai, yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Maka antaranya ialah dengan bersedekah. Dan dalam hadis ini juga, sebagaimana yang disimpulkan oleh Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta', dia kata bahawa hadis ini menunjukkan bahawa dia mampu, sedekah ni dia mampu mengelak kita daripada kematian dalam keadaan yang buruk. Tuan-tuan, kita tak mau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tak mau mati yang jelek, kita tak mau. Tuan-tuan boleh tengok ada orang mati, kita baca dalam surat khabar, dalam portal news portal, kita baca tengah malam, satu lelaki satu perempuan. Anak dia ke? Bukan. Isteri dia ke? Bukan. Habis siapa dia? Kekasih dia. Keluar dalam berita,
Anak dia baca, isteri dia baca, remuk hati tuan-tuan. Remuk. Pasal apa? Sebab si ayah ni ataupun si suami ni mati kemalangan dalam keadaan dia keluar dengan kekasih gelap dia. Mati dalam keadaan yang buruk, yang jelek. Zaman saya mengaji di UIA dulu tuan-tuan, pelajar UITM naik motor balik daripada konsert di stadium, balik ke Malangan, meninggal dunia. Mati dalam keadaan, kalau orang tanya mati macam mana, aksiden. Tak apalah kalau aksiden balik pada masjid, tapi kalau aksiden balik dari stadium, stadium tu ada apa? Kalau bola tak apa tuan-tuan, tapi kalau balik pada stadium tengok konsert, nak cerita pada orang ahli keluarga kita mati kemalangan balik daripada konsert, kita nak cerita pun tak tergamak. Jadi sedekah dia boleh, dengan izin Allah Ta'ala, dia boleh menghalang kita daripada mati dalam keadaan buruk yang macam tu. Jadi kita nak mati elok-elok tuan-tuan. Mati dalam masjid, mati ketika semayang, mati ketika kuliah, mati ketika buat benda-benda baik. Macam setengah dua jemaah haji mati ketika buat ibadat haji, mati di Madinah, mati di Mekah. Kita nak mati yang macam tu. Kita tak mau mati dalam keadaan yang buruk, yang mana ahli keluarga nak cerita pada orang pun tak tergamak, nak sebut pun tak tergamak. Maka sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa ini antara perkara yang disebut oleh para ulama yang boleh kita lakukan, kan? Yang boleh kita lakukan untuk kita mendapat supaya Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan masalah yang kita alami, termasuk kesakitan, dalam masalah financial problem dan sebagainya. Maka di antara perkara yang perlu kita beri perhatian ialah apabila kita bersedekah, dia ada aturan-aturan dia. Dia ada aturan-aturan dia. Antaranya ialah masa kita bersedekah, para ulama mengatakan bahawa untuk memastikan sedekah kita tadi dia at the highest quality, pada kualiti yang terbaik, nombor satu, sedekah kita mestilah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tahu ni, perkataan ikhlas ni semua orang tahu. Kita bagi ikhlaslah ni. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam kita perhatikan kita ni ikhlas ataupun tidak, antara perkara yang dicadangkan, yang dianjurkan oleh para ulama ialah apabila kita memberikan sedekah, lebih baik jangan kita minta kepada orang yang kita bagi sedekah tu mendoakan kita. Jangan minta. Dia nak doakan kita, itu lebih baik. Tapi kita nak minta dia doakan kepada kita dengan sebab kita bagi sedekah kepada dia, lebih baik jangan minta, untuk menjaga keikhlasan hati kita ketika kita bagi sedekah kepada dia. Ini yang kata keikhlasan at the highest quality. Ikhlas ni dia ada kualiti dia ada grade. Macam barang, produk, ada grade A, grade B, kan, first grade, second grade dan sebagainya, third grade. Grade yang bagus, yang sederhana, yang tak bagus. Jadi ikhlas pun macam tu. Macam mana kita nak betul-betul ikhlas? Maka antara perkara yang dicadangkan oleh para ulama ialah kita, bila kita bagi benda kepada orang, kita jangan minta dia mendoakan kita. Macam mana tu tuan-tuan? Baik, kita tengok. Antara yang disebut dalam hadis, kan, antara yang disebut dalam hadis, contohnya dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithl. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya,
adalah doa yang mustajab. Yang paling mustajab ialah doa satu orang Islam yang doakan saudara dia tanpa pengetahuan kawan tu. A mendoakan B, tapi B tak tahu yang A mendoakan dia. Yang tu yang paling mustajab. Tuan-tuan nak doa yang paling mustajab ialah doa A mendoakan B tanpa pengetahuan B. Yang tu paling mustajab. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada kawan kita sakit, tuan-tuan doa kawan kita sakit tadi, jangan bagi tahu kat dia yang kita doakan dia. Itu yang paling mustajab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu yang paling ikhlas. Bukan tak boleh bagi tahu, tuan-tuan bagi tahu boleh, tetapi dia tidak tergolong dalam kategori doa yang paling mustajab. Bos kita kelantar di hospital, kita bagi tahu, bos, saya dah buat dah sembahyang hajat, doa apa semua untuk bos. Bukan berdosa tuan-tuan bagi tahu, tapi bila tuan-tuan bagi tahu, maka dia tidak lagi menjadi doa yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab ialah orang tu dia tak tahu pun kita doakan dia. Itu yang paling mustajab. Pasal apa tuan-tuan? Kerana para ulama mengatakan bahawa inilah doa yang paling ikhlas. Sebab dia tak bagi tahu kepada orang yang dia doakan tu. Ini penting. Yang kata keikhlasan at the highest quality, antara yang boleh kita buat yang ni. Macam mana tuan-tuan? Bila kita doakan seseorang dalam keadaan dia tak mengetahui pun kita doa untuk dia, maka di kepala dia ada malaikat yang menjadi wakil untuk dia. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya, untuk sesuatu kebaikan, maka malaikat itu berkata amin, dan engkau pun mendapat apa yang dia dapat. Jadi doalah elok-elok dekat kawan kita tadi, mintalah Allah Ta'ala sembuhkan dia, lindungi daripada segala bala, segala bahaya, segala mudarat dan sebagainya. Maka doa kita tadi tuan-tuan bukan saja paling mustajab, tetapi malaikat itu mendoakan supaya apa yang kita doakan itu juga kita akan dapat. Tapi biasalah orang kita ni tuan-tuan, kadang-kadang benda lagu ni pun dia nak buat joke kan. Dia suruh doa supaya kawan tu dapat bini dua. Kan? Orang kita ni tuan-tuan, semua benda dia nak buat fun. Orang kita ni dia lagu tu perangai dia, semua benda dia nak buat fun. Tidak salah tuan-tuan kita nak buat fun, tapi dalam benda yang dibolehkan. Dalam benda agama ni tuan-tuan kena hati-hati. Ada benda yang boleh tuan-tuan buat bergurau kan, ada benda yang tuan-tuan kena hati-hati, takut tersilap bergurau dalam bab agama ni. Contohnya bab neraka, yang tu janganlah buat bergurau kan. Bab kahwin 2, kahwin 3 tu tak apa lagi bergurau benda macam tu, tapi bab neraka, bab azab kubur, yang tu janganlah kan, yang tu jangan kan. Benda-benda hak macam Nabi buat tu, yang tu kita boleh tiru. Macam Nabi doa pasal syurga kan, orang tua tak ada orang tua dalam syurga, yang tu tak apalah. Benda-benda yang macam tu tak apa. Sebab tu kita nak bergurau dalam bab agama ni bukan tak boleh, boleh, tapi kena pilih hak mana boleh kita bergurau, hak mana yang kita tak boleh bergurau. Jadi dalam doa ni tuan-tuan sekalian, apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Dia kata bahawa memang dianjurkan untuk doa tu datang daripada orang yang saleh, betul? Daripada orang yang saleh. Dan dia kata apa? Dia kata bab dia kata dianjurkan untuk meminta didoakan oleh orang yang mempunyai keutamaan dari segi agama dia saleh. Tapi dia kata walaupun yang meminta doa itu lebih memiliki keutamaan, lebih saleh daripada orang yang diminta. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Maksudnya ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia bagi tahu ada ketikanya boleh kita minta doa. Kalau bagi sedekah lebih baik jangan kita minta doa. Tapi ada ketikanya Imam Nawawi kata boleh kita minta doa, dianjurkan kita minta doa. Daripada siapa? Daripada orang yang saleh. Yang tu okey. Bukan bab kita bagi sedekah kat dia, kita tak bagi sedekah kat dia, tapi kita sebab kawan kita dia lebih baik daripada kita dalam soal agama, maka kita kata doakanlah untuk saya. Bagus. Imam Nawawi kata bagus.
Dia kata, walaupun kita merasakan bahawa kita lebih soleh daripada kawan tu, tetap dianjurkan kita minta kawan tu doakan kita. Yang ni di luar daripada bab sedekah. Tuan faham kan? Kita ada masalah apa-apa dan sebagainya kan? Kita jumpa kawan kita ni, tapi kita tak bagi sedekah kat dia. Kawan kita ni, kita rasa dalam hati kita, kita tak kata kat dia, dalam hati kita, kita rasa kita ni lebih baik daripada kawan kita ni. Dalam bab agama, dalam bab ibadat, dalam bab akhlak, kita rasa kita lebih baik daripada dia. Tapi dia pun orang baik juga, tapi kita rasa kita lebih baik. Tapi Imam Nawawi kata tetap dianjurkan kita minta kawan kita tadi doakan kita. Kena beza tu tuan-tuan. Tuan-tuan kena beza. Dalam bab sedekah dianjurkan jangan minta doa. Tapi kalau kita tak bagi sedekah kat kawan kita tadi, dianjurkan kita suruh dia, minta dia doakan kita. Walaupun dari segi maqam tu, kalau kita guna perkataan maqam, kita rasa kita lebih tinggi daripada dia. Tapi itulah yang disebut oleh Imam Nawawi, kalau kita rasa kawan kita tu orang soleh, walaupun kita rasa kita lebih soleh daripada dia. Ada kan kadang-kadang kan kita rasa kita lebih baik daripada dia. Kan kita rasa kita lebih baik. Tak payah minta doa dengan kawan ni, aku lebih baik. Tapi sebab dia pun baik juga, kawan kita pun baik juga. Maka Imam Nawawi kata tetap bagus untuk kita minta kawan kita doakan kita. Itu benda yang bagus tuan-tuan untuk kita lakukan. Tetapi dibezakan, para ulama mengatakan dibezakan dengan sedekah. Bila kita sedekah, maka dianjurkan jangan kita minta doa daripada orang itu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kita tak mau seolah-olah kita minta balasan daripada sedekah tadi. Kita tak mau. Seolah-olah kita ni minta balasan. Aku bagi sedekah, hang doa untuk aku. Yang ni tak bagus. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kita rasa tak sesuai. Dalam masyarakat kita, bila buat satu-satu majlis, baca Yasin ke, baca Quran ke, apa ke, baca tahlil, tiba-tiba ada borang, ada sumbangan. Yang ni tak berapa bagus tuan-tuan. Ini yang disebut oleh para ulama. Saya duk tengok semalam pun ada orang tunjuk dekat saya, ada majlis bacaan Quran ke apa ke, dia sebutlah apa semua. Lepas tu siapa-siapa yang berminat nak join, ini ada borang, isi sumbangan, nak bagi sumbangan seberapa ikhlas. Yang ni tidak menepati ruh agama kita. Kalau kita nak doakan orang, jangan duk minta apa-apa daripada orang. Itu lebih baik. Itu lebih tepat dalam agama kita. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya ialah contohnya Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa antaranya ialah, dia kata sesiapa yang meminta didoakan oleh orang miskin atau meminta dipuji, maka keluar daripada maksud ayat dalam surah Al-Insan ayat yang ke-9. Apa kata surah Al-Insan ayat yang ke-9? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami bagi makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah Ta'ala. Kami tidak menghendaki balasan daripada kamu dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita bagi makan kepada orang, jangan harapkan dia doa untuk kita. Jangan minta. Dia nak doa tanpa pengetahuan kita, yang tu paling bagus. Tapi kita nak sebut, nak minta dia doa kepada kita sebab kita bagi sedekah, belanja dia makan, jangan. Kita bagi, habis. Dia doakan untuk kita tanpa pengetahuan kita, yang tu yang terbaik. Maka dengan sebab itu, ulama seperti Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya mengatakan bahawa kalau kita buat satu benda, jangan tunjuk yang kita mengharapkan balasan. Maka apa yang diamalkan oleh setengah-setengah tempat, dia buat bacaan Quran, lepas tu dia buka peluang untuk bagi derma dekat dia, yang ni tak betul. Walaupun dia kata dia tak tetapkan jumlah, dia kata dia tidak tetapkan jumlah, maka itu adalah perkara yang tidak tepat dalam agama. Kalau kita doa, jangan harap orang bagi sumbangan apa-apa.
Jadi itu yang paling bagus, tuan-tuan sekalian. Tetapi walaupun kita yang bagi sedekah ni, tuan-tuan sekalian, agama kata lebih baik jangan kita minta doa, tapi orang yang terima pertolongan tadi, orang yang terima sedekah kita, orang yang terima sumbangan kita, memang dianjurkan untuk mendoakan orang yang bagi pertolongan kepada dia. Nampak dah? Kan? A bagi kepada B, tapi A dinasihatkan jangan minta doa dengan B. Tapi B yang terima ni, yang terima sedekah, yang terima bantuan, yang terima pertolongan ni, dianjurkan untuk mendoakan A. Nampak tak? Pasal apa? Sebab A bila dia bagi sedekah kepada B, dia kena jaga keikhlasan dia pada tahap yang paling tinggi. Maka sampai tahap minta doa pun agama kata baik jangan minta. Tapi B yang terima pertolongan tadi, yang terima sedekah tadi, yang terima sumbangan, memang disuruh, dianjurkan untuk mendoakan sesiapa yang tolong dia. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kalau ada orang tolong kita dan sebagainya, kita memang dianjurkan untuk ucap terima kasih kepada orang tu. Sampai tahap mendoakan Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi sebaik-baik rezeki kepada dia dan sebagainya kepada dia. Ini benda yang disebut dalam agama kita. Sebab apa? Sebab dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa salli alaihim. Allah Ta'ala kata, inna salataka sakanun lahum, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Ini adalah perintah Allah Ta'ala supaya kita mendoakan orang yang bagi bantuan, orang yang bagi zakat, kan? Jadi kita memang disuruhkan untuk mendoakan orang yang tolong kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mendoakan mereka yang memberi sedekah. Siapa yang bagi sedekah, Nabi doakan. Jadi kita kena faham, tuan-tuan sekalian, A dengan B, apa yang patut dia lakukan. Contohnya hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, disebut bahawa jikalau zakat dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendoakan. Dia kata kana idza utiya bi sadaqatin, dia kata bila zakat ataupun sumbangan itu dibawa kepada Nabi, maka Nabi doa Allahumma salli alaihim. Nabi kata, ya Allah, bagilah rahmat kepada mereka. Lepas tu Abdullah bin Abi Aufa kata, ayah aku juga membawa zakat dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Ini hadis Bukhari. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah penting, perkara yang penting yang perlu kita tahu dalam bab adab. Bila kita bersedekah, maka untuk mendapatkan sedekah yang paling berkualiti, yang akan memberi banyak manfaat kepada kita, maka itu antara perkara yang perlu kita perhatikan. Baik, akhir sekali, sidang hadirin mukminin, percayalah bahawa sedekah ini dia tidak akan memberi kekurangan kepada kita, kan? Malah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata bahawa harta, bila kita bersedekah, harta kita akan diberkati oleh Allah Ta'ala, dan harta kita dihilangkan bahaya dia, dan kekurangan harta tadi, bila kita keluarkan harta untuk kita bersedekah, maka Allah Ta'ala tutup kekurangan tadi dengan diberikan keberkatan kepada harta itu, kan? Jadi keberkatan tu dalam banyak bentuk. Jadi ini penting yang perlu kita ketahui. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dapat satu-satu harta, kan, kita keluarkan zakat. Ataupun kalau kita tak keluarkan zakat pun, kita keluarkan sedekah. Kita dapat apa-apa pun, kita tengok setengah orang bila dia dapat bonus, dia dapat pencen, dia dapat apa, dia akan bagi sebahagian portion, pecahan daripada apa yang dia dapat tu untuk sesuatu kita kata amalan-amalan tertentu,
kan, bahagian untuk dia sedekah. Jadi ini satu amalan yang sangat bagus yang dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Dan kemudian Imam Nawawi kata, walaupun dari segi fizikal nampak harta itu berkurangan, tapi Imam Nawawi kata kekurangan yang kita nampak dari segi fizikal tu, duit 1000 kita cabut 100 bagi pada orang, nampak pada fizikal tu duit berkurangan, tapi Imam Nawawi kata dia ditutup dengan pahala daripada Allah Ta'ala, dan pahala tu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa sedekah tidak mungkin mengurangkan harta. Nabi kata sedekah tidak mungkin mengurangkan harta, walaupun tuan-tuan tengok dalam akaun bank tu, tuan-tuan dah transfer satu jumlah tertentu kepada pihak tertentu. Duit kita dalam bank ada 10,000 sebagai contoh, tuan-tuan keluarkan 500 bagi kepada pembinaan masjid, ma'atafiz ataupun orang miskin, bantuan kecelakaan dan sebagainya, nampak pada fizikal berkurangan 500, berkurangan 1000. Tetapi Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata bila Nabi kata sedekah tidak mungkin mengurangkan harta, apa maksud dia? Dia kata bahawa iaitu, dia kata apabila kita bersedekah, contohnya 10 rial, 10 ringgit, katalah ringgit Malaysia 10 ringgit, maka Allah Ta'ala boleh bagi ganti kepada 10 ringgit tadi. Dan tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bila dia bagi ganti, tuan-tuan ingat dia bagi 10 ringgit kah? Kita keluarkan 10 ringgit, Allah Ta'ala ganti 10 ringgit tu, tuan-tuan ingat dia bagi ganti 10 ringgit kah? Allah kalau dia bagi ganti, dia akan bagi ganti berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Sebab tu sedekah ni tuan-tuan sekalian memang sangat-sangat ditekankan, dan tidak semestinya tuan-tuan sedekah dengan duit. Kalau sesiapa yang tak ada duit sekalipun, dia boleh sedekah dengan tulang 4 kerat dia, dengan tenaga dia, dengan ilmu dia, dengan nasihat, pengalaman daripada dia dan sebagainya. Maka benda yang kita buat secara percuma ataupun apa sahaja yang boleh kita lakukan, maka kita tolonglah orang. Maka pertolongan yang kita berikan kepada manusia itu, Allah Ta'ala akan bagi ganti, dan ganti daripada Allah Ta'ala adalah ganti yang berlipat kali ganda. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah.